Assalamualaikum, nama saya Syaza. Saya membentangkan pengenalan tentang perbandingan antara etika dan peradaban. Maksud etika adalah berasal daripada perkataan ethos daripada Greek yang membawa maksud kelakuan peribadi. Etika juga adalah salah satu sistem dasar akhlak, adat, tingkah laku atau kesusilaan yang juga bermaksud prinsip moral. Ia bermaksud sebuah tanggungjawab atau akibat tingkah laku seseorang dan profesion dalam golongan masyarakat. Dalam Islam, etika adalah merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu, etika juga berkait dengan beberapa konsep moral seperti kebaikan, tanggungjawab, keadilan dan lain-lain juga. Seterusnya, peradaban. Sudah tentu setiap bahasa di dunia ini mempunyai tafsiran sendiri bagi peradaban. Bukan sahaja ejaan atau sebutan, makna dan konsep juga turut berbeza. Dari Islam, peradaban dikaitkan dengan perkataan umran dan adab. Umran membawa makna harta, kawasan didiami, berkembang subur dan maju, melawat dan hidup berpanjangan. Istilah adab pula merujuk kepada jemputan ke sesuatu majlis. Etika dan peradaban adalah dua konsep sejagat. Kedua-dua konsep ini penting untuk memahami dan menghargai sesebuah masyarakat. Pertama sekali, konsep ini mempunyai tujuan dan kepentingan yang tersendiri serta berkait rapat dengan garis masa pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Pertama, ia mengenai pergerakan dan amalan etika dan tamadun dunia. Kedua, menentang konsep etika, khususnya konsep menghuraikan makna dalam sejarah pemikiran Eropah dan selepas dan semasa pencerahan. Kedua pemahaman dan amalan konsep etika yang disemai pada zaman kolonial dan pasca kolonial di luar Eropah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa dan saya ingin menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di dunia. Pergerakan idea dan amalan etika dapat ditajamkan dengan memahami berkenaan dengan peradaban dan keadaan suatu tempat. Ini adalah termasuk untuk memahami peradaban di timur dan barat. Pergerakan-pergerakan idea yang terjadi berlaku di dalam garis masa yang sudah disusun. Pergerakan peradaban dunia adalah perkara yang baik walaupun telah jauh dari alternatif asal, telah pun mendapat persetujuan meluas di dunia. Perkembangan terawal dunia adalah antara 4,000 Masihi hingga 3,000 Masihi. Sejurus itu, kebangkitan masyarakat datangnya daripada perdagangan dan pertanian. Kedatangan kuasa kolonial ke alam Melayu menjadi punca pada pengaruh peradaban barat di timur. Kemasukan negara-negara luar seperti Portugis, Belanda dan British ke tanah Melayu sangat menyumbang hebat kepada beberapa perkara. Antara tujuan kedatangan Portugis ke tanah Melayu adalah untuk menguasai sektor perdagangan di timur. Sebagaimana yang diketahui oleh semua, di Kepulauan Melayu sangat kaya dengan pelbagai rempah ratus, dan ini dikuasai oleh saudagar Islam sejak sekian lama. Oleh yang demikian, permintaan rempah yang sangat tinggi di negara Eropah menjadi satu asbab yang utama ke atas kedatangan barat ke timur. Tambahan pula, agama Islam yang kukuh di timur menjadi cabaran kepada Portugis untuk menyebarkan ajaran Kristian. Mengikut sejarah Portugis yang telah kalah di dalam Perang Salib pada kurun ke-12, ini juga menjadi pendorong untuk mereka meneruskan penyebaran agama mereka. Pada mulanya, Melaka adalah tumpuan utama Portugis. Kesan negatif yang disebabkan oleh kedatangan barat antaranya ialah mereka menjadi punca kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka dan diperkenalkan Kerajaan Melayu Riau. Penaklukan Portugis di Melaka ini bermula dari tahun 1511 hingga 1641. Seperti yang diterangkan, selepas penjajahan Portugis ke Kepulauan Melayu Taman, Kepulauan Melayu jatuh pula ke tangan Belanda. Dengan beberapa kali cubaan Belanda untuk melenyapkan penguasaan Portugis di Asia Tenggara, akhirnya Belanda berjaya menjatuhkan Portugis dengan bantuan Kerajaan Johor. Ia berlaku pada tahun 1641. Sebelum Belanda masuk ke Kepulauan Melayu Melaka, Belanda telah menubuhkan syarikat India Timur Belanda yang bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Selepas menewaskan Portugis, persahabatan Belanda dan Johor menjadi sangat erat. Akan tetapi,
Belanda pada tahun 1650 berniat untuk memonopoli perdagangan perak di tanah Melayu dan kain di India. Walau bagaimanapun, penduduk tempatan dapat menyedari niat mereka yang terang-terangan itu, juga menyebabkan bermulanya persaingan antara pedagang Belanda dan Johor. Walau bagaimanapun, pada tahun 1824, penjajahan Belanda berakhir dengan Perjanjian Inggeris-Belanda atau dikenali sebagai Perjanjian London. Selepas itu, pengaruh Barat di Tanah Melayu diteruskan dengan penjajahan British. Pada awalnya, syarikat yang dibangunkan oleh British, iaitu Syarikat Hindia Timur atau British East India Company, tidak mahu mencampur tangan di dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Ini kerana syarikat ini sangat mementingkan prinsip mereka, iaitu ingin menjaga ketenteraman bersama dan enggan memutuskan hubungan tersebut. Pada akhir abad ke-19, British membuat keputusan untuk mencampur tangan secara langsung ke pentadbiran Tanah Melayu. Antara alasan yang mereka gunakan untuk mencampur tangan adalah mereka ingin menjaga keselamatan Tanah Melayu dari kongsi gelap Cina, juga ingin menyelesaikan pertelingkahan tahta dalam kerajaan negeri Melayu. Perasaan bimbang tentang penguasaan Eropah yang lain ingin menguasai Tanah Melayu juga menjadi asbab utama kepada British. Seiring hal yang demikian, Jerman juga dalam usaha untuk meluaskan pengaruh di Tanah Melayu pada sekitar tahun 1871. Perkara ini menyebabkan British mendesak kerajaan Britain untuk mencampur tangan di Tanah Melayu. Pelbagai perubahan yang dibuat oleh British, antaranya ialah pemasuhan amalan percukaian yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di Sudan dan golongan bangsawan. Selain itu, penghapusan perhambaan bagi masyarakat Melayu tradisional, sumber tenaga hamba adalah sumber ekonomi Sudan dan pembesar. Pemilikan hamba-hamba ini adalah tentang maruah dan martabat sultan dan golongan bangsawan. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah masyarakat Melayu seperti sultan, pembesar dan segelintir penduduk dan pentadbir tidak dapat menerima sepenuhnya perubahan politik dan budaya yang diubah oleh British. Saya akan membentangkan sejarah pemikiran Eropah zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Sebelum bermulanya zaman pencerahan iaitu zaman Enlightenment, terdapat dua zaman iaitu zaman gelap dan zaman Renaissance. Zaman gelap merupakan zaman kejatuhan Eropah di mana pada zaman ini peperangan, kebeluran, penyakit adalah perkara yang biasa. Pada zaman itu juga Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang pendidikan, kehidupan, pembandaran, perdagangan dan pusat bandar. Dalam masa yang sama, kehidupan masyarakat pada ketika itu dikawal oleh golongan gereja dan paderi. Zaman Renaissance atau dikenali sebagai zaman kelahiran semula. Pada zaman itu, ahli falsafah dan barat mula mempersoalkan tentang ilmu melalui kepercayaan dan keagamaan semata-mata. Keadaan ini bermula apabila para cendekiawan barat telah menjelajah ke negara-negara Islam yang maju dan mempelajari ilmu daripada para cendekiawan Islam Yunani seperti Ibn Sina dan Ibn Khaldun. Ini berpendapat bahawa akal adalah sesuatu yang penting dalam memperolehi ilmu pengetahuan dan menguji pengetahuan. Setelah memperolehi ilmu tersebut, para cendekiawan barat pula kembali ke negara mereka untuk menyebarkan corak pemikiran rasional ini agar masyarakat tahu bahawa pentingnya penggunaan akal fikiran untuk memperolehi ilmu pengetahuan dan mengubah kehidupan mereka. Dengan itu, telah muncul satu zaman yang dikenali sebagai Enlightenment atau zaman pencerahan. Seterusnya, Enlightenment. Ia berlaku pada abad ke-17 dan 18 terhadap budaya Eropah yang merujuk kepada perubahan cara pemikiran rakyat Eropah. Enlightenment telah dikaitkan dengan perkembangan dalam beberapa perkara seperti kebijaksanaan, kesedaran, kebudayaan, pendidikan, keteguhan terhadap kepercayaan, kefahaman dan penyinaran. Selain itu, zaman inilah zaman yang penuh dengan aspirasi, pembaharuan serta lebih ditandai atas kepercayaan dan kemampuan pemikiran manusia. Rakyat Eropah yang mengalami kesedaran Enlightenment mempunyai keagungan ilmu pengetahuan manusia. Mereka juga telah meninggalkan dan memperbaharui pemikiran tradisi. Manusia ingin melepaskan segala ikatan-ikatan lama yang sering mengongkong dan ingin mengubah kepada suasana baru, hukum baru dan masyarakat baru.
Zaman pencerahan atau zaman Enlightenment merupakan sebuah gerakan yang membuat manusia boleh berfikir mengenai kemampuan pemikiran. Untuk politik pula, pada zaman pencerahan telah membawa kepada penghapusan sistem monarki secara berperingkat di Eropah. Sistem pemerintahan pada zaman tersebut adalah bergantung kepada golongan ulama. Segala peraturan dan keputusan akan diambil oleh golongan tersebut. Pada ketika itu, dalam sejarah golongan ulama ini menyaksikan para ilmuwan diseksa dan dihukum dengan kejam. Hal yang demikian telah wujud satu sistem pemerintahan yang tidak adil. Daripada ini timbullah gerakan-gerakan untuk membebaskan ilmu pengetahuan dan sains dari kekuasaan gereja, di samping kemarahan dan dendam dalam jiwa rakyat. Maka, pada zaman pencerahan, tugas golongan padri telah diambil alih oleh negara dan padri dijadikan ejen untuk pendidikan, kesihatan dan kebajikan, bukanlah sebagai pencipta keselamatan yang abadi. Pada abad ke-18 di negara-negara Eropah yang mengamalkan sistem Enlightenment telah menggunakan teori pemerintah Enlightened despotism yang diperintah oleh monarki dan digalakkan kebebasan beragama dan bercakap. Pemerintah pada zaman itu telah memfokuskan perhatian kepada cara-cara menggunakan kuasa politik untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat pada zaman itu. Seterusnya, kepentingan dan kesan Enlightenment dari sudut ekonomi. Sebelum zaman pencerahan adalah 100% menjalankan aktiviti pertanian. Golongan petani adalah terdiri daripada rakyat biasa yang mengerjakan tanah hanya untuk menyerah diri mereka dan tidak boleh menyimpan hasil yang berlebihan. Hasil pertanian yang dimiliki mesti diserahkan kepada golongan bangsawan atau dikenali sebagai golongan baron dan tuan tanah. Petani bukan sahaja memberikan hasil pertanian tetapi juga perlu membayar cukai kepada tuan tanah kerana keselamatan mereka dilindungi oleh tuan-tuan tanah. Petani tidak mampu membayar cukai harus menyerahkan tanah kepada tuan tanah dan bekerja di atas tanah tersebut. Petani terbahagi kepada dua, iaitu petani bebas dan petani terikat dengan kontrak, di mana kontrak tidak membayar gaji petani tapi memberikan tempat tinggal kepada petani. Sebagai contoh, para petani dipaksa untuk bekerja berlebihan tanpa dibayar gaji. Tambahan pula, kehidupan golongan serf ini juga terikat dan ditentukan oleh tuan tanah di mana tidak dibenarkan untuk berkahwin. Seterusnya, saya akan menerangkan dari perspektif agama dan kepercayaan. Pengaruh utama peradaban agama Islam ini berasal daripada Timur Tengah. Pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam yang dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu terletak di Pasai. Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mereka yang beragama Islam. Pengaruh daripada agama Islam ini telah memberikan kesan yang baik di dalam sistem kehidupan masyarakat Melayu. Seterusnya, agama Hindu. Rantau Asia Tenggara dan India telah menjalinkan hubungan sesama mereka sejak dari kurun kedua Masihi lagi. Kitab suci mereka dikenali sebagai Veda. Mereka mempelajari tentang agama mereka melalui kitab tersebut. Pengaruh India ini telah meluas dan menjadi kuat di setiap penjuru rantau Asia Tenggara pada tahun sebelum 1500 Masihi dan pada ketika itu dikenali sebagai The Greater India. Akhir sekali, agama Buddha. Hubungan China dan alam Melayu telah terjalin pada tahun 140 hingga 117 sebelum Masihi pada zaman dinasti Han. Kitab suci bagi agama Buddha iaitu Siddhartha Gautama, dan agama Buddha ini ia dipengaruhi oleh orang-orang Cina. Pada zaman kegemilangan Sriwijaya, pemasukan para saudagar Cina dan penuntut agama Buddha telah berlaku secara meluas, dan mereka ini tidak mengamalkan amalan yang tidak baik seperti membunuh, mencuri
politik dan sebagainya. Contoh-contoh pengaruh peradaban China yang telah dibawa masuk ke dalam alam Melayu ini adalah seperti makanan dan pakaian, komuniti Baba dan Nyonya dan pelbagai lagi. Dan pengaruh ini masih wujud sehingga sekarang. Assalamualaikum, nama saya Nur Fadha Alisa. Sekarang saya akan membahaskan tentang kolonialisme dan pasca kolonialisme. Yang pertama sekali, maksud kolonialisme adalah sebuah istilah terhadap sistem yang merujuk kepada pengembangan kuasa di sebuah negara ke atas wilayah manusia serta masyarakat di luar batas ataupun warga asing. Oleh itu, kolonialisme juga dinyatakan sebagai kecenderungan untuk menubuhkan dan mengekalkan koloni. Contohnya, kolonialisme menyiratkan penguasaan dengan kekuatan penduduk tempatan dan wilayah-wilayah atau negara lain sama ada negara asing maupun jauh daripada kuasa penjajah, dan termasuklah penempatan di wilayah yang ditakluk. Sebenarnya jajahan mempunyai kekuasaan untuk menundukkan orang lain dalam sistem politiknya. Contohnya dalam institusi kebudayaan, bahkan bahasa dan agamanya, dan menjurus kepada pengeksplorasi sumber ekonomi. Seterusnya, Plano dan Alton membentuk satu pemerintahan ke atas sebuah kawasan dan penduduknya oleh sebuah kuasa asing dengan menjalankan polisi imperialisme. Oleh itu, migrasi turut terlibat untuk membentuk satu entiti politik baru ke atas kaum asal yang mempunyai pengetahuan dan teknologi yang rendah seperti di Asia dan Afrika. Seterusnya, Evans dan Newham memberi ruang kepada rakyat asing dan minoritas mendominasi politik dan ekonomi negara tersebut bagi mengukuhkan keadaan dan menindas golongan bawahan. Dan akhir sekali, Nadal dan Cortes lebih menjurus kepada bentuk penjajahan yang buruk, satu penindasan, penghinaan dan fasa kehidupan masyarakat peribumi dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pertempatan dan sebagainya. Seterusnya, ia berpunca daripada kedatangan kuasa Eropah dan benua Asia adalah untuk memenuhi inspirasi konsep kolonialisme yang dipenuhi dengan slogan iaitu Gold, Glory and Gold. Terdapat seorang ahli falsafah iaitu Perry Marvin yang telah menjelaskan tentang satu teori iaitu kebangkitan kuasa Eropah sebagai kolonialisme ataupun penjajah sebagaimana yang telah dijelaskan. Yang pertama adalah sistem kesihatan dan perubatan bertambah baik. Oleh itu, sistem pertanian perkembangan maju dan tanah pertanian semakin berkurang. Seterusnya, golongan bangsawan mula melihat dan meneroka tanah yang baru di luar, khususnya di negara Asia dan Afrika sebagai peluang keemasan. Dengan itu, negara Asia dan Afrika merupakan satu pusat tumpuan persinggahan perdagangan yang amat besar dan popular di kalangan perdagangan, contohnya seperti yang terdapat dalam Malaka, iaitu di antara China dan India. Faktor utama yang menyebabkan tanah Melayu menjadi tarikan kepada mereka kerana ia pertama adalah kedudukan geografi tanah Melayu, di mana jalan perdagangan di antara benua iaitu timur dan barat memang strategik dan telah menjadi sebuah negara yang penuh pusat perdagangan. Seterusnya, tarikan yang keduanya adalah bahan mentah di tanah Melayu terkenal dengan gelaran Golden Curzoniferous ataupun Suvarna bumi, iaitu kaya dengan hasil bumi seperti emas dan timah. Dan tanah Melayu juga sering digunakan sebagai pelabuhan introvert seperti hasil-hasil hutan, contohnya kayu manis, buah pala, rotan dan lain-lain. Di samping itu, dengan secara yang tidak langsung, iaitu di tanah Melayu juga terdapat satu penemuan biji timah secara meluas didapati di tanah Melayu menjadi pertambahan penting bagi kuasa-kuasa penjajah. Seterusnya, iaitu pasaran terbaru di mana Eropah pada abad ke-13 hingga ke-15 sedang mencanak naik dengan projek penjelajahan dan penemuan yang terdapat revolusi perindustrian yang menyebabkan kuasa besar di negara Eropah untuk mencari penempatan dan pasaran baru bagi perdagangan mereka. Akhir sekali, kedudukan di tanah Melayu ialah titik perdagangan yang sukar untuk bersaing untuk mendapatkan lokasi dan pasaran baru. Seterusnya adalah maksud pasca kolonial adalah merupakan satu era moden dan masyarakat telah menerima variasi dan pencampuran versi etika secara langsung atau kata lain melalui teknologi. Hal itu telah menyebabkan nilai etika yang bercampur dapat mewujudkan persekitaran yang formal dan tidak formal dalam kehidupan sehari-hari. Seterusnya adalah gerakan pemikiran kepentingan untuk ekonomi politik negara di Eropah dan di seluruh dunia. Ia bermula pada abad ke-15 iaitu kebangkitan zaman pencerahan atau Renaissance yang menyaksikan beberapa negara yang terbangkit daripada zaman kegelapan. Oleh kerana Eropah menunjukkan dari kebangkitan dengan revolusi industri menjadikan negara-negara Kristian Eropah
berasaskan sains teknologi pada waktu itu. Saya akan membentangkan tentang etika dan pelbagai disiplin dari sudut ekonomi. Pada zaman sebelum penjajahan, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi secara diri. Ini merupakan kegiatan ekonomi yang paling asas pada masyarakat dan hanya cukup untuk memenuhi keperluan diri dan keluarga. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, disebabkan kemunduran dan keadaan hidup tradisional, perdagangan menjadi aktiviti terpenting dalam masyarakat tersebut. Pada zaman penjajah, dengan pembukaan lombong biji timah dan ladang getah serta kemasukan buruh dari China dan India, British terus mengesuai kegiatan ekonomi negeri-negeri di tanah Melayu dan menyelesaikan ketidakseimbangan penguasaan ekonomi negeri-negeri tanah Melayu. Berlumba dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua lapisan masyarakat, dengan itu menghapuskan jurang antara masyarakat. Selepas kemerdekaan, Tun Abdul Razak telah memperkenalkan dasar ekonomi baru pada tahun 1970 hingga 1990. Dasar itu berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Objektif dasar ekonomi baharu ialah pembasian kemiskinan tanpa mengira kaum, dan kedua, penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Seterusnya ialah politik. Tanggungjawab ahli politik adalah berkenaan etika yang berkaitan dengan masalah politik atau perilaku politik. Kepentingan etika kepada dasar moral politik adalah sangat penting. Ini kerana jika tiada etika di dalam politik, ia akan memberi impak kepada politik apabila politik dijadikan alat untuk melakukan sesuatu yang baik atau buruk tanpa mempedulikan kesulitannya, atau dipanggil sifat Machiavellisme. Integriti yang ketulusan adalah satu utama berkaitan etika di dalam politik. Bagi individu yang memegang amanah, mereka tidak boleh menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan sendiri atau keluarga. Melaksanakan amanah dan kuasa juga bertanggungjawab untuk kepentingan awam adalah maksud kepada integriti atau keterbukaan. Oleh itu, penjawat awam perlu bersikap terbuka dan telus serta memikul tanggungjawab mereka dengan jujur. Kerosakan integriti boleh mempengaruhi dasar pembangunan yang membawa kepada keputusan pembangunan pelaburan. Diteruskan pula dengan sosial. Etika yang berhubung dengan nilai dan peraturan dijadikan norma di dalam kehidupan seharian. Juga etika ini berkaitan dengan adat kebiasaan sesuatu masyarakat dan harmoni. Terdapat beberapa ciri di dalam nilai sosial yang membentuk proses interaksi sosial. Antaranya ialah seorang yang jujur akan selalu diberikan tanggungjawab dan amanah kerana mereka dipercayai oleh masyarakat sekeliling. Contoh lain pula, jika mengutamakan kepentingan bersama, seseorang menjadi lebih peduli secara sosial kerana sikap tolong-menolong kepada orang lain. Norma masyarakat yang positif menjadi pedoman atau pendorong manusia di dalam hidup mereka. Erti nilai adalah satu kualiti yang perlu ada di setiap masyarakat. Bukan itu sahaja, ini merupakan kemampuan yang dapat mendatangkan kemakmuran kepada masyarakat dan juga bangsa. Maksud pendidikan. Pendidikan ialah berasal daripada dua istilah, iaitu falsafah dan pendidikan. Maksud pendidikan ialah berasal daripada perkataan Latin educare yang membawa maksud memelihara dan mengasuh. Menurut Kamus Pendidikan pada 1979, pendidikan adalah salah satu progres ataupun proses yang menyeluruh dan bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dan tingkah laku manusia di zaman yang akan datang. Proses sosial dan pandangan ahli falsafah terhadap pendidikan memberikan peluang kepada seorang individu untuk memperolehi kemahiran sosial serta perkembangan peribadi. Ahli falsafah John Dewey berpandangan
pandangan, pendidikan adalah satu proses yang bertujuan untuk mempertingkatkan kedudukan manusia. Selain itu, pandangan terhadap sekolah dilihat sebagai satu persekitaran khusus yang bersamaan dengan persekitaran sosial. Di samping itu, ahli falsafah Yusuf Al-Qaradawi berpandangan pendidikan merangkul rohani hidup termasuklah akal, hati, rohani, jasmani, akhlak, tingkah laku dan tujuan penyediaan pendidikan kepada manusia dalam hidup masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. Pandangan tokoh-tokoh dari Barat tentang pendidikan. Tokoh-tokoh Barat iaitu yang pertama Friedrich Froebel iaitu pada tahun 1789 sehingga 1852 berpendapat bahawa pendidikan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lurus, suci dan mulia. Yang kedua, tokoh falsafah Barat ialah John Milton. Pada pendapat beliau tentang pendidikan adalah pendidikan yang lengkap dan sempurna memberikan impak kepada manusia bertindak secara adil dan bertimbang rasa dalam segala bidang kerja pada setiap masa. Pandangan tokoh-tokoh Timur tentang pendidikan. Seterusnya adalah tokoh-tokoh Timur. Salah satunya ialah Confucius. Pada pandangan beliau terhadap pendidikan adalah ia satu proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan seperti sopan santun. Seterusnya adalah tokoh daripada tokoh Timur iaitu Rabindranath Tagore. Merasakan pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal, intelek, moral dan rohani. Seorang yang berpendidikan sedia berkhidmat untuk masyarakat yang tegak. Akhir sekali, masyarakat digital. Masyarakat digital ini dikenali sebagai masyarakat moden yang mengadaptasikan teknologi maklumat IT ke dalam kehidupan seharian mereka. Kepantasan media semakin maju menerusi laman media baru dan telah menciptakan Facebook, Twitter dan sebagainya. Disebabkan daripada kepantasan media yang telah maju ini, ia telah memberikan kesan yang baik di dalam kehidupan seharian kita dan kita dapat menggunakannya ke arah